Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Berita terkini Bomba Channel edisi Selasa 27 Julai 2021 bersama saya Farizun Naim dari Bilik Berita Bomba Channel. Kita mulakan berita pagi ini dengan statistik panggilan kecemasan harian. Sehingga jam 8 pagi tadi, Pusat Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merekodkan sebanyak 532 panggilan kecemasan melibatkan 148 panggilan kebakaran, 143 panggilan penyelamatan dan 241 panggilan khidmat khas. Manakala bagi statistik operasi COVID-19 pula, sehingga Isnin 26 Julai 2021, sebanyak 51,158 operasi COVID-19 telah dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melibatkan 34,291 disinfeksi bangunan, 5,062 pemindahan mangsa, 215 pemeriksaan keselamatan kebakaran stesen kuarantin, 8 operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief HADR, 459 operasi pengurusan jenazah, 98 bertugas di pusat pemberian vaksin dan 11,025 lain-lain tugas. Bagi operasi sanitasi awam, sejumlah 34,291 operasi disinfeksi yang merangkumi 157 zon iaitu 131 zon merah, 8 zon jingga, 15 zon kuning dan 3 zon hijau mengikut pengkelasan pejabat kesihatan daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada 26 Julai 2021, sebanyak 204 operasi disinfeksi meliputi 82 zon merah, 3 zon jingga, 1 zon kuning telah dilaksanakan yang melibatkan 13 buah negeri iaitu Selangor 20 operasi, Negeri Sembilan 3 operasi, Johor 14 operasi, Sarawak 14 operasi, Pahang 7 operasi, Sabah 24 operasi, Perak 22 operasi, Melaka 13 operasi, Kelantan 18 operasi, Pulau Pinang 4 operasi, Terengganu 21 operasi, Kedah 21 operasi, Perlis 3 operasi serta 3 buah wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur 8 operasi, Putrajaya 9 operasi dan Labuan 3 operasi. Sehingga kini operasi telah merangkumi 23,758 permis yang terdiri daripada 3,867 pusat perniagaan, 2,497 kawasan perumahan, 4,918 tempat awam, 402 pasar raya, 8,364 bangunan kerajaan, 324 balai bomba, 316 pusat tahfiz, 850 permis PDRM dan 2,220 buah sekolah kerajaan. Kita beralih ke berita insiden kebakaran. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak telah menerima satu panggilan kecemasan melalui MERS 999 pada jam 12.45 tengah hari melibatkan kebakaran rumah di alamat nombor 21 Jalan Gula Parit 3, Simpang 4, Semanggol, Perak. Pasukan Keluaran Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Bagan Serai telah diatur gerak ke lokasi kejadian dengan jarak kira-kira 19 km dari balai. Bantuan daripada Balai Bomba dan Penyelamat Kamunting turut dihantar bagi membantu pengurusan operasi pemadaman di lapangan. Kebakaran melibatkan rumah 2 tingkat kelas A berukuran 40 x 60 kaki persegi terbakar di bahagian tingkat atas dengan anggaran kebakaran kira-kira 60%. Difahamkan pemilik tiada di rumah ketika kejadian kebakaran berlaku. Operasi tamat sepenuhnya pada jam 2 petang. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak telah menerima satu panggilan kecemasan pada jam 1.30 petang berkenaan satu kes kebakaran rumah di alamat nombor 196, Lorong Si Aulong Lama, Taiping. Pasukan Keluaran Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Taiping telah diatur gerak ke lokasi kejadian dengan jarak kira-kira 6 km dari balai. Setibanya jentera di lokasi kejadian, didapati kebakaran rumah kelas C berukuran 80 x 20 kaki persegi sedang terbakar pada keseluruhan struktur rumah.
Difahamkan pemilik tiada di rumah ketika kejadian kebakaran berlaku. Dalam pada itu, Komandan Operasi berkata, pemadaman berjaya dilakukan sepenuhnya dengan hanya anggaran 70% daripada struktur rumah tersebut yang terlibat dengan kebakaran. Kebakaran tersebut berjaya dipadamkan pada jam 3.27 petang. Seorang wanita tersepit dalam kenderaannya apabila kereta yang dipandunya telah dirempuh dari arah belakang oleh sebuah kereta yang dipandu oleh seorang lelaki dalam satu kemalangan jalan raya di Jalan Kampung Tanjung, Kuala Nerus, Terengganu awal petang semalam. Menurut Komandan Operasi Pegawai Kanan Bomba 2, Asmadi bin Sulaiman, sepasukan 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Nerus bersama sebuah jentera Light Fire Rescue Tender dan sebuah jentera Emergency Medical Rescue Services dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu telah diarahkan ke tempat kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan jam 1.42 petang. Setibanya di lokasi, didapati seorang wanita sedang tersepit di tempat pemandu dan pihak penyelamat terus melakukan kerja-kerja mengeluarkan mangsa yang tersepit. Mangsa yang mengalami kecederaan telah dibawa ke hospital berdekatan menggunakan jentera Emergency Medical Rescue Services, manakala seorang lagi mangsa yang memandu kereta Toyota jenis Vios tidak mengalami sebarang kecederaan. Operasi tamat pada pukul 2.45 petang. Dalam kejadian berasingan, satu kejadian kemalangan jalan raya melibatkan sebuah kenderaan jenis Nissan Sentra, sebuah lori Isuzu 5 tan dan sebuah Isuzu D-Max yang berlaku di Jalan Temerloh Triang, Kampung Lebak. Sebaik saja menerima panggilan kecemasan, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Angin telah diarahkan ke tempat kejadian bagi membantu mangsa kemalangan. Menurut Komandan Operasi, seorang lelaki dewasa telah tersepit dan disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan, manakala 2 lagi mangsa terselamat. Mangsa yang meninggal dunia telah diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tindakan selanjutnya. Kita ke berita seterusnya. Suasana cemas apabila tangan seorang kanak-kanak lelaki tersepit pada bahagian ensel pintu kereta. Dengan bantuan menggunakan peralatan rescue tool dan kecekapan pihak bomba, akhirnya tangan kanak-kanak tersebut berjaya dikeluarkan tanpa sebarang kecederaan. Kejadian tengah hari semalam berlaku apabila kanak-kanak tersebut leka bermain bersama rakan sebaya di rumah ibu bapanya di Perumahan Polis Fasa 2 Air Hitam Pulau Pinang. Kejadian tersebut telah disedari ibunya apabila kedengaran suara menjerit meminta tolong dari kanak-kanak berkenaan. Tangan mangsa yang tersepit telah berjaya dikeluarkan pada jam 1.10 petang. Mangsa tidak mengalami kecederaan dan operasi ditamatkan pada jam 1.32 petang. Seterusnya, bantuan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Nilai telah mengambil masa kira-kira 30 minit bagi mengangkat mayat seorang wanita Melayu di alamat Putra Nilai Melati Hill Nilai Negeri Sembilan. Menurut Komandan Operasi Pegawai Bomba Kanan 2, Raihan bin Cikmat, mangsa berusia 50 tahun dengan berat kira-kira 150 kg itu telah disahkan meninggal dunia setibanya pihak bomba di rumah berkenaan. Dalam pada itu, pegawai perubatan dari Nilai Medical Center turut berada di lokasi kejadian bagi membantu menguruskan mangsa berkenaan. Mangsa diserahkan kepada pihak polis diraja Malaysia untuk tindakan selanjutnya. Mayat lelaki memakai gelang putih ditemukan terapung di Sungai Terengganu berhampiran Kampung Banggul Cempedak di sini 12 tengah hari semalam. Lelaki berusia dalam lingkungan 40-an itu dipercayai masih dalam kuarantin COVID-19 dan ditemui pekerja sedang menjalankan kerja menyedot pasir di sungai berkenaan. Menurut sumber, mayat yang dipercayai sudah meninggal dunia 2 hari itu ditemukan tersangkut pada tali pelampung yang dipasang untuk kerja penyedot pasir kawasan berkenaan. Sumber berkata, ketika dalam perjalanan ke pelantar jentera penyedot pasir kira-kira 100 meter dari tebing pada jam 9 pagi tadi, beliau ternampak satu objek terapung di permukaan air di kawasan berkenaan tetapi tidak menyangka ia adalah manusia. Bagaimanapun, ketika dalam perjalanan ke darat untuk makan tengah hari, pekerja terbabit tergerak hati untuk melihat semula objek berkenaan yang tersangkut pada tali pelampung sebelum mendapati objek berkenaan adalah mayat seorang lelaki.
Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu, Timbalan Penguasa Bomba 2 Rozizah Amli Hajar berkata, pihaknya menerima panggilan polis berhubung penemuan mayat berkenaan pada jam 2.37 petang. Katanya susulan itu, pihaknya mengerahkan 6 anggota dari unit pasukan penyelamat di air Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu ke lokasi kejadian. Mayat terbabit dipercayai dalam tempoh kuarantin COVID-19 berikutan memakai gelang putih. Sehubungan itu, anggota terpaksa mengenakan pakaian pelindung diri ketika melakukan operasi membawa naik mayat berkenaan yang ditemui sejauh kira-kira 50 meter dari tebing. Beliau berkata mayat terbabit kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk dibawa ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk urusan selanjutnya. Sekian dahulu berita terkini untuk hari ini. Amalkan norma baharu, jaga jarak, jaga kebersihan, kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Teruskan kesetiaan anda bersama Bomba Channel, info keselamatan anda. Assalamualaikum, jumpa lagi.